Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Duan dalam Cikgu Duan Channel. Bersama-sama cikgu, kita ulang kaji SPM, Sains. So, untuk kali ni, bagi yang pertama kali masuk ke channel cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. So, untuk video kali ni, ulang kaji bersama cikgu kertas peperiksaan sains SPM sebenar 2010. Okey. Seperti biasa, pelajar tulis nama. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan struktur suatu neuron. Apa antara bahagian A, B, C dan D, yang manakah akson? A, B, C dan D, yang manakah akson? So, kalau pelajar hafal berkenaan neuron, kita akan tahu. So, akson adalah C. Okey. B, nukleus. D, dendrit. So, pelajar tolong hafal lah. Neuron. Yang kedua, rajah 2 menunjukkan lintasan impas dalam sentakan lutut manusia. Apakah X? Rangsangan reseptor. X kepada efektor. So, kita kena tahu clue dia, sentakan lutut. So, tindakan luar kawal kat sini. So, mestilah melalui saraf tunjang. Okey, tu tip dia. Soalan nombor 3. Rajah 3 menunjukkan struktur otak manusia. Apakah yang dikawal oleh X? So, X ialah cerebrum. Mengawal tindakan terkawal. Okey. Soalan nombor 4. Rajah 4 menunjukkan kacukan monohybrid antara dua ekor tikus yang mempunyai warna bulu yang berlainan. Apakah genotip induk? Okey. So, genetik induk, senang. Ambil je. Patah balik anak panah ni. So, yang lelaki, male. So, yang jantan ni B besar, B kecil. Yang betina, B kecil, B kecil. So, tengok yang mana. B besar, B kecil. Okey, B kecil, B kecil. So, C jawapan dia. Okey, senang je. Straightforward je. Kromosom yang manakah yang terdapat dalam sperma? So, pelajar-pelajar kena ingat. So, kalau sperma hanya separuh daripada induk. So, kalau kita 46, dia 23. Okey, 23 sahaja. Okey, so 22, 23. Soalan nombor 6. Bahan manakah boleh menyebabkan mutasi? Okey, sinaran radioaktif, adakah minum arak beralkohol ataupun karbon dioksida gelombang radio. So, sudah semestinya radioaktif menyebabkan kecacatan. Okey, soalan nombor 7. Antara yang berikut yang manakah disebabkan oleh mutasi kromosom? Okey, mutasi kromosom, perubahan bilangan kromosom. So, kalau kat sini kita tengok C je yang ada sindrom. Yang lain tak ada. So, itulah jawapan dia. So, sindrom Down ni lebihan pada pasangan yang ke-21. Okey. Soalan nombor 8. Apakah kepentingan variasi kepada spesies tertentu? Meningkatkan kepelbagaian, mengurangkan kemandirian, meningkatkan risiko kepupusan, mengurangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri alam sekitar. So, of course lah, yang ni selalu cikgu bagi tahu, kepelbagaian. Okey. Soalan nombor 9. Proses M merujuk kepada pepejal kepada cecair. Mestilah peleburan. Nah, je. Soalan nombor 10. Jadual 1 menunjukkan bilangan zarah subatom bagi atom N dan N. Apakah nombor proton bagi M dan N? So, nombor proton, dia bagi nukleon, dia bagi neutron. So, nukleon tolak neutron sama dengan proton. 12 tolak 6 sama dengan 6. M sama dengan 6.
So, A dengan B. 13 tolak 7 sama dengan 6 juga. So, 66 A. Okey, ingat je formula. Nukleon tolak neutron sama dengan proton. Soalan nombor 11. Rajana menunjukkan jadual berkala yang tak lengkap yang manakah nombor proton terbesar. So, jadual berkala terbina daripada bilangan nombor proton dari kiri ke kanan. So, start daripada W. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. So, yang paling banyak, yang paling bawah dah hujung sebelah kanan. So, Z lah. Tip dia macam tu. Paling bawah, paling kanan sekali. Okay. Soalan nombor 12. Bahan manakah terbina daripada ion? Okey, ion. A. Garam, B. Besi, C. Perak, D. Gula. So, kita guna jambatan garam tu sebab apa? Ion ada. Ni. Okey. 13. Ciri emas yang menjadikannya sesuai untuk digunakan sebagai barang kemas adalah A. Kusam. Kalau kusam memang orang tak beli emas ni. B. Rapuh. Memang orang tak beli. C. Reaktif. D. Boleh ditempa. Mestilah boleh ditempa. Okey. Boleh ditempa biskut lah. Macam-macam sekarang ni. Emas. 14. Rajah 7 menunjukkan sebuah basikal dengan komponen berlabel X. Proses manakah yang boleh digunakan untuk mengelakkan pengaratan? So, adakah penyaduran, pengeringan, penulinan ataupun pengekstrakan? Mestilah sadur balik. Okey. 15. Persamaan pernyataan berikut menunjukkan satu proses kimia. Apakah X? X apa? Tambah air. So, yang ni fotosintesis. So, tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida. Okey, klorofil. 16. Bahan radioaktif manakah yang digunakan untuk merawat kanser? Karbon. Karbon pentarikan. Yang ni pentarikan bukan Cobalt 60. Kalau pelajar hafal, senang je. Dapat terus. Cobalt 60 untuk merawat kanser. Iodin untuk thyroid. Okey. So, hafal lah. 17. Rajah 8 menunjukkan daya penembusan bagi satu sinar radioaktif. Apakah sinar itu? So, kalau kertas, alfa, aluminium, beta. Straight je. 18. Bahan manakah yang digunakan untuk membuat bekas bagi menyimpan bahan radioaktif? Mestilah plumber. Okey. 19. Maklumat berikut menunjukkan ciri imej yang dibentuk oleh suatu objek. Apakah objek itu? So, yang ni 4 kali SPM keluar. Maya, tegak, sama saiz, sama jarak. Mestilah cermin. Cermin sata. Tolong ingat ini. Okey. 20. Rajah 9 menunjukkan pembentukan imej oleh kantar cembung antara kedudukan A, B, C dan D yang manakah akan menghasilkan imej yang sama saiz dengan objek. So, kalau imej dekat 2F, okey, objek dia mesti 2F juga. So, tolong ingat. So, aplikasi dia mesin photostat. Okey. 21. Rajah 10 menunjukkan struktur suatu kamera. Apakah fungsi X? So, cahaya masuk. Imej mesti ada dekat X. Okey. Ada dekat X. So, adakah untuk memfokuskan, memerangkap imej, membolehkan pembentukan imej yang jelas. So, yang paling tepat adalah memerangkap imej kat sini. Okey, kat ibarat skrin kat sini ni. Okey. 22. Antara yang berikut yang manakah warna sekunder? Merah, biru, hijau. Itu adalah warna primer. Kuning adalah warna sekunder. Merah campur hijau. Okey, menghasilkan warna kuning. So, pelajar sekali lagi tolong hafal. 23. Badan kapal terbang diperbuat daripada duralumin. Apakah logam utama yang digunakan? A. Aluminium, B. Magnesium, C. Kuprum, D. Besi. So, of course lah duralumin. Okey.
Paling banyak peratusan adalah aluminium. 24. Rajah 11 menunjukkan proses penghasilan sebatian X dalam industri. Apakah sebatian X? So, nitrogen ada, hidrogen ada. So, masuk menghasilkan sebatian X. So, NH ni adalah amonia. So, proses ni nak menghasilkan baja amonia. 25. Rajah manakah yang menunjukkan alga? Ni SPM sebelum ni pun dah ada. A virus, B amoeba, C bakteria. Okay, so of course lah ni. Yang ni D adalah alga. 26. Jadual 2 menunjukkan keputusan eksperimen untuk menguji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Apakah suhu yang paling sesuai? So of course lah suhu dekat-dekat badan manusia 35. 27. Mikroorganisma manakah yang boleh digunakan untuk membuat vaksin? So untuk membuat vaksin, so mesti dia gunakan bakteria ataupun virus yang lemah. Baru untuk membuat ubat ni. So kat sini bakteria tak ada, so virus ada. 28. Rajah 12 menunjukkan satu simptom kekurangan nutrien. Apakah masalah kesihatan yang dihadapi oleh lelaki itu? So, lelaki ni kurus dia. So, kurus apa penyakit dia? Anoreksia, arteriosklerosis, diabetes, kwashiorkor. So, yang paling tepat kat sini adalah anoreksia. 29. So, yang ni kena kira. Orang murid mengambil sarapan 30 nasi darab dengan 15 tambah 20 gram darab dengan 6.5 telur tambah 120 darab dengan 2.5. So, kita akan dapat 880. Ya. Okey. So, ingatan sekali lagi, calon SPM, tolong bawa kalkulator untuk jawab kertas 1. 30. Rajah 13 menunjukkan sebahagian daripada kita nitrogen. Apakah P? P disebabkan kilat last sekali menghasilkan baja. Lepas tu patah balik daripada baja nitrat kepada P. So P adalah A nitrogen, B nitrat, C protein tumbuhan, sebatian amonium. So yang paling tepat adalah nitrogen. So yang ni adalah kita nitrogen. 31. Rajah 14 menunjukkan satu rantai makanan dalam satu habitat. Piramid nombor manakah yang mewakili makanan itu dengan betul? Padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh ulat, helang. Helang atas sekali. So tolong ingat. Padi duduk bawah sekali ikut piramid. So padi bawah sekali, helang atas. So D lah. Nah, jawab ni. 32. Fenomena manakah yang disebabkan kandungan karbon dioksida yang tinggi dalam atmosfera? Jerebu ke, hujan asid, ataupun penipisan ozon, last sekali kesan rumah hijau. So ingat, karbon dioksida ni global warming ataupun kesan rumah hijau. Okay. 33. Pembalakan tanpa kawalan telah mengurangkan hutan semula jadi di semenanjung Malaysia. Apakah tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini? A. Penanaman semula. B. Tingkatkan eksport kayu. Membuka tanah baru untuk pertanian. Membangunkan projek perumahan baru. So, yang paling tepat kita tanam semula. 34. Seorang pegawai perhutanan mendapati tapak perkhemahan di hutan dicemari oleh banyak tin minuman kosong. Apakah kaedah yang terbaik untuk mengatasi masalah ini? So, kita semula tin, tanam tin, bakar, buang. So, kita semula recycle. Okay. 35. Persamaan perkataan berikut menunjukkan tindak balas kimia. Apakah X? So, untuk menghasilkan ester, so dia mesti alkohol tambah asid.
Barulah menghasilkan minyak wangi. 36. Raja 15 menunjukkan ke rata rentas suatu arteri makanan mana? Manakah jika diambil berlebihan boleh menyebabkan situasi ini. So kalau semakin banyak kolesterol ni, so kurangkan mentega. Okey, mentega. 37. Raja 16 menunjukkan ke rata rentas buah kelapa sawit. Apakah Y? A. Sabut. B. Kulit luar. C. Kernel. D. Tempurung. So, kalau pelajar hafal, tu dapat sabut yang paling banyak minyak. 38. Raja 17 menunjukkan satu molekul sabun. Apakah ciri bahagian X? So, X ni suka air. Echo suka minyak ataupun grease. So, X adalah hydrophilic. Echo hydrophobic. So, ingat tu. 39. Raja 18 menunjukkan pita detik bagi troli yang bergerak. Okey. So, masa diberi kirakan hal laju. So, sesaran 10. Okey. Masa berapa detik ni? So, pelajar kena kira. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik. So, 5 detik. Okey. Bahagi 50. So, kita kira 10. 5 bahagi 50. So, dapat 0.1. Okey. So, dapat 100. Okey. Masuk je formula. So, bilangan detik. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. So, semua sekali 5 detik. Bahagi 50. Okey. Dapat 0.1. So, sesaran berapa? 10. 10 bahagi 0.1. So, kita akan dapat 100. Senang je. 40. Manakah yang menunjukkan pengaruh inersia ke atas objek yang bergerak? So, dalam contoh buku teks pun kita penumpang dalam kereta, dalam bas bergerak ke hadapan bila bas ataupun kereta berhenti. Tu inersia. So, sebuah kereta lumba boleh bergerak lebih pantas. Sebuah kapal terbang boleh terbang lebih tinggi. Seorang penumpang kereta ini terhumbang ke hadapan apabila pemandunya menekan brek dengan tiba-tiba. 41. Penyataan manakah yang betul tentang prinsip hidrolik? So, hidrolik ni, ingat balik, tekanan di semua bendalih adalah sama. Okey. Tekanan dalam bendalih tidak bergantung pada kedalaman. Tekanan berkurang apabila laju bendalih meningkat, daya tujuan meningkat. Tekanan dikenakan pada bendalih dipindahkan dengan nilai yang sama. Ini paling tepat. Okey. 42. Raja 19 menunjukkan seketul batu ditimbang di udara dan kemudiannya di dalam air. Berapakah berat air yang tersesar? Okey, berat air yang tersesar. So, sebelum 0.8 dah masuk dalam ayat jadi 0.5. So, tolak je. 0.8 tolak 0.5 sama dengan 0.3. Okey. 43. Apakah fungsi garam dalam ikan masin? Menambahkan warna, memperbaiki tekstur ataupun menyingkirkan rasa asli, last sekali mengurangkan pertumbuhan bakteria. Yang tu yang paling tepat. Bahan awet. 44. Raja 20 menunjukkan sejenis sayuran. Apakah kaedah yang paling sesuai untuk menyimpan sayuran itu agar segar pada jangka masa lebih lama? So, of course lah, pendinginan. Penyejuk bukuan, bukan daging ayam semua ni. Okey. 45. Seorang petani mendapati sawah padinya telah diserang oleh tikus. Apakah kaedah yang paling sesuai untuk mengurangkan populasi tikus? Okey. Tanpa mencemarkan persekitaran. Guna pelacun perosak. Salah. Amal tanaman bergilir. Tak ada kaitan. Pelihara burung hatu. Okey. Optimalkan penggunaan. So, ingat. Menara dekat sawah padi tu, burung hantu.
So, senang. Makan tikus. 46. Apakah kaedah yang paling sesuai untuk mengeluarkan hasil tanaman berkualiti tinggi dalam tempoh yang singkat? So, selalu keluar soalan ni. Okey. Guna peralatan pertanian moden. Okey. 47. Polimer manakah yang boleh digunakan untuk menggantikan kaca dalam industri? Yang ni pun dah keluar SPM tahun berapa dah yang ni. Keluar dah. So, jawapan dia Perspex. 48. Pernyataan manakah yang betul mengenai ciri plastik termoset? Mudah dilentur, takat lebur rendah, salah, tak boleh diacu semula, tak tahan dengan pelarut. So, yang paling tepat, plastik termoset ni yang keras ni. Tidak boleh diacu semula. 49. Darjah 21 menunjukkan sejenis gelombang. Berapakah frekuensi gelombang? So, ingat balik. Frekuensi gelombang ni apa dia? Bilangan getaran dalam masa 1 second. So, tengok kat sini. 1, 2, macam tu. So, 2 Hz. Okay. 50. Darjah 22 menunjukkan simbol sebuah komponen elektronik. Apakah komponen itu? So, tengok yang ni. Kerap kali keluar perintang. Okay. 50/50. Alhamdulillah. So, jika anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam siri ulang kaji seterusnya. Assalamualaikum.